Bila cerita bab sponsor dalam YouTube ni memang ramai tahu. Kebanyakan bila buat video review, orang akan cakap ianya sponsor. Ada setengah netizen cakap tentang sponsor ni bukan dicari tapi datang sendiri. Betul ke macam tu? Check it out. Jadi ayat sponsor datang sendiri bukan dicari tu boleh terima, tapi tepat tu tak. Memang absolutely tak tepat. Sebab daripada pengalaman aku lah kan, daripada awal tahun 2020 sampai tahun 2022 ni, tak lama, 2 tahun je aku ambil masa sebagai YouTuber baru lah, subscriber baru 30k. Pada permulaan tu aku jumpa satu sponsor di mana dia yang sponsor aku, iaitu barang seperti TV box. Tak silap aku TV box lah. TV box yang pertama sekali yang disponsor kepada aku pada pada tahun 2021 ke awal-awal tahun ke hujung tahun 2020, aku tak ingat. TV box, company daripada China sponsor aku. Itu untuk first time. Dan seterusnya ada juga company lain yang sponsor aku. Daripada company besar pun ada, seperti telco besar ataupun penjual SIM card pun ada sponsor. Itu yang kita cakap sponsor datang sendiri bukan dicari. Untuk sponsor dicari ni sebenarnya boleh juga, dia boleh jadi. Dan kalau dari segi pengalaman aku memang boleh sangat. Di mana sebagai contoh, bila aku masuk Shopee, aku rajin tengok produk-produk dekat Shopee lah. Aku minat produk macam produk PC, TWS, benda berkait dengan speaker tu kan, especially TWS. Bila aku berminat dengan satu TWS, aku akan fikir adakah benda ni berbaloi untuk aku beli. Jadi bila tengok design, tengok spek, kalau aku rasa berbaloi untuk beli, aku takkan beli dulu. Kita cuma guna je kelebihan kita di mana kita boleh mengiklankan produk dalam video YouTube ni. Jadi aku akan PM dulu seller yang jual produk tu dan aku akan offer something, di mana kalau kau sponsor aku produk ni, aku akan buat video kau tentang review produk ni, dan ataupun aku akan promote kedai kau ataupun barang-barang yang ada dalam kedai kau. Kita deal macam tu je. Ini especially penting untuk YouTuber-YouTuber yang baru. Yang baru nak start. Korang kena tahu benda ni. Sponsor tak semestinya datang sendiri. Kita boleh cari sendiri. Dengan cara kita approach dia, kita mendekati seller tu ataupun company tu, dan kita offer something yang buatkan company tu rasa berbaloi. Jangan korang minta barang harga 3,000 untuk buat satu video 1 minit. Memang tak kena lah. At least kalau harga 3,000, korang offer lah dengan review satu video yang very detail. Ataupun kalau tak boleh nak detail sangat, mungkin korang boleh iklankan dalam beberapa video. Sebagai contoh, mungkin korang boleh iklankan kedai dia dalam 5 video. Kalau tak nak dalam video, mungkin korang boleh iklankan dalam description. Letakkan pada setiap video korang tu, letakkan iklan company tu di bahagian description setiap kali video korang keluar. Mudah aja. Setiap sponsor ni ada keinginan berbeza. Ada setengah sponsor ni, dia sekadar nak barang dia diketahui orang. Ada sponsor yang nak kita cerita dengan detail tentang produk tu. Depends lah, bergantung. Kalau orang sponsor, kalau company sponsor korang dengan barang, dengan duit, korang kena tanya apa kehendak sponsor tu. Tapi kalau kita minta sponsor, kita boleh offer apa yang kita mampu buat. Macam tu je. Dan mungkin juga sponsor tu akan ada benda yang dia nak kan. Jadi kita boleh team balik, kita deal balik. Apa yang dia nak tu kita mampu buat ke tak. Kalau kita mampu, just go for the job. Jadi kalau korang tengok YouTuber lain, dan YouTuber lain cakap sponsor ada 2 jenis. Bagi aku dia jadi 3 jenis sekarang ni. Yang first adalah sponsor datang sendiri, bagi barang dan bagi payment. Kemudian ada sponsor datang bagi barang sahaja tanpa payment. Dan ada lagi satu sponsor di mana kita yang approach sponsor tu, kita yang minta tanpa bayaran apa-apa, kita cuma nak produk tu dan kita iklankan produk tu. Jadi 3 jenis sponsor lah yang YouTuber baru kena tahu dan kena kenal pasti. Kalau dah masuk ke bidang-bidang YouTube ni, tak pun dalam, mungkin korang ada page yang ramai follower dalam Facebook ataupun Instagram, korang boleh approach sendiri sponsor-sponsor yang ada. Tapi bergantung dengan keseimbangan jugalah. Jangan minta pelik-pelik. Macam korang tengok channel aku ni cerita tentang apa, aku pergi minta sponsor spray kereta. Memang sakit lah. Memang sakit dia nak bagi. Memang macam tak boleh go dia buatnya. Lepas tu, sebagai contoh kan, channel aku orang kenal sebagai something yang berkait dengan telco, dengan internet. Bila aku post something, video review tentang TWS ataupun earbuds tu yang buat dengar lagu, setiap kali video tu keluar, dia punya view takkan banyak punya. Memang sentiasa sikit, tak pernahnya banyak. Sebab
itu bukan main core aku dan bukan aku punya orang kata apa niche. Dalam YouTube kita panggil niche. Tapi sebelum ni aku ada terima sponsor daripada company TV Box. Kalau korang boleh tengok balik video-video aku yang berkaitan dengan TV Box, kan boleh tahan view dia. Ada yang nak tengok dan banyak juga yang tengok. Jadi bila korang nak minta sponsor ni, biar kena dengan korang punya topik, korang punya niche ataupun main core lah. Jangan minta sponsor benda yang langsung tak ada kena-mengena. Tapi at least kalau benda yang tak ada kena-mengena tu, kalau korang nak minta sponsor pun sebenarnya boleh juga. Tapi dalam cara yang berbeza lah. Cuma kalau nak cakap tontonan akan banyak tu tak boleh cakap lah. Aku pun tak tahu kan. Kalau nak diikutkan memang sakit sikit kalau minta sponsor produk yang tak berkaitan dengan niche kita ni. Jadi guys, ayat yang kita sebut sponsor bukan dicari tapi akan datang sendiri, sebenarnya boleh dengar tapi tak tepat, tak cukup tepat. Ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi you guys yang ada buat job-job berkaitan YouTube atau main page-page Facebook, Insta famous, public figure, kalau nak sponsor kena cuba sendiri, kena tebalkan muka, jumpa sponsor tu, jumpa tauke ni, jumpa pekedai tu, minta sponsor dan offer something yang win-win situation. Consider to subscribe lah kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.